Okey, Assalamualaikum para pelajar sekalian. Ustaz ucapkan tahniah. Okey, tahniah kerana menghadirkan diri pada hari ini untuk kelas Pendidikan Islam tingkatan 2. Okey, baiklah. Kita teruskan pembelajaran hari ini. Ustaz harapkan kamu semua sihat. Pastikan anda bersedia dengan buku tulis, alat tulis dan juga buku teks sebagai panduan anda. Okey, baiklah, hari ini kita teruskan dengan pelajaran 19, pelajaran bidang fiqh. Okey, boleh lihat muka teks, muka surat 141 hingga 144. Okey, sebagai panduan, tajuk hari ini ialah solat sunat menampung kefarduan. Okey, baiklah para pelajar sekalian. Okey, diharapkan anda telah bersedia dengan buku teks, buku tulis dan juga alat tulis anda. Okey, baiklah, hari ini tujuan kita mempelajari ialah solat sunat menampung kefarduan ini. Yang pertama, menyatakan maksud solat sunat. Yang kedua, turutan solat sunat rawatib. Okey, dapat setakat ini. Okey, baiklah, seterusnya kaifiat. Kaifiat iaitu bagaimana nak menunaikan solat sunat rawatib ini. Kemudian dapat menyatakan kaifiat menunaikan solat sunat tarawih dan witir. Kemudian menyatakan hikmah solat sunat. Okey, baiklah para pelajar, harapnya anda telah bersedia. Okey, baiklah, yang pertamanya, okey, maksud ataupun pengertian solat sunat. Okey, solat sunat ni ada beberapa jenis. Okey, ada Islamnya yang lebih mudahnya yang kita tahu, solat rawatib. Apa ni solat rawatib ya para pelajar? Solat rawatib maksudnya solat sunat yang mengiringi solat fardu dan waktunya mengikut waktu solat fardu. Yang mana solat fardu kita mempunyai 5 waktu. Okey, daripada pagi hingga ke malam, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, sebelum kita menunaikan 5 solat ini, okey, para pelajar, ada solat sunat yang kita boleh lakukan sebelum dan selepas kita menunaikan solat sunat tersebut. Tak semua boleh, tapi setiap solat fardu tu ada solat sunat yang boleh dilakukan. Okey, solat sunat tarawih. Yang ini biasa kita pernah dengar, iaitu solat sunat yang menghidupkan pada malam bulan Ramadan sahaja. Tarawih tak ada bulan lain, melainkan bulan Ramadan sahaja. Okey, jelas? Okey, baiklah. Seterusnya, solat witir. Okey, solat witir ni solat yang mana dilakukan sebagai penutup bagi mana? Iaitu solat pada waktu malam. Okey, baiklah. Seterusnya para pelajar. Okey, dalil sunat rawatib. Bila kita kata dalil, iaitu daripada mana kita nak tahu benda ni ada dalam sunnah kita ke dalam ataupun Al-Quran. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, Al-Bukhari. Okey, saya alih sekejap kamera saya. Oh, bergerak nota. Okey, baiklah. Okey, saya duduk ke atas sekejap. Alright, kamu boleh lihat hadis-hadis di bawah ini. Okey, ada hadis di bawah ini. Okey, yang pertamanya, Ani bin Umar qala sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla zuhri sajdatain wa ba'daha sajdatain wa ba'dal maghrib sajdatain wa ba'dal isya'i sajdatain wa ba'dal jumu'ati sajdatain fa ammal maghrib wal isya' wal jumu'ah fa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Okay, maksud apa para pelajar? Yang pertama, daripada Ibnu Umar berkata, okay, aku solat bersama Rasulullah SAW sebelum zuhur 2 rakaat, sebelum zuhur 2 sujud, iaitu 2 rakaat, dan selepas ni 2 sujud yang bermaksud rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat, dan selepas Jumaat 2 rakaat. Adapun bagi solat sunat maghrib, isyak dan Jumaat, aku solat bersama dengan Nabi SAW di rumahnya. Okay? Baiklah, hadis yang kedua, okay, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin raka'ataini qabla zuhr wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subih. Okay, apa maksudnya para pelajar? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku menjaga untuk solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib di rumahnya, 2 rakaat selepas isyak di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Okey, ini antara bila waktu je, sekejap lagi saya akan terangkan yang mana kita boleh lakukan solat sunat rawatib. Okey, solat sunat yang sebelum kita lakukan solat fardu dinamakan solat
sunat qabliyah rawatib tu. Solat yang mengiringi sebelum solat fardu. Manakala ba'diyah, ba'da, qabla, qablun sebelum, ba'dun iaitu selepas. Selepas daripada solat fardu. Okey. Beza dia qabliyah dan ba'diyah. Tu saja. Ada dua saja. Okey, baiklah para pelajar. Seterusnya. Okey, ini antara dia punya untuk menyenangkan anda lihat. Anda boleh pause sekarang. Okey. Sekarang ni mungkin tengah berjalan. Okey, anda boleh pause untuk melihat yang mana boleh dilakukan rakaat solat sunat qabliyah ataupun solat sunat ba'diyah. Okey, baiklah yang pertamanya sebelum subuh ada, zuhur ada, asar, maghrib dan isyak. Okey, boleh dikatakan sebelum solat sunat, sebelum solat fardu dilakukan, semua solat sunat diboleh lakukan, solat rawatib yang dinamakan qabliyah. Tapi untuk solat sunat ba'diyah tiada sunat, tiada solat sunat selepas subuh dan juga asar, dua waktu sahaja. Yang ni lah untuk secara lebih untuk kamu faham yang mana sebaiknya dilakukan, iaitu sebelum dan selepas. Alright, jelas? Ini solat fardu. Ini solat qabliyah, kemudian ini solat sunat ba'diyah. Baiklah para pelajar sekalian. Ini antara niat solat sunat qabliyah dan juga qabliyah, ba'diyah dan ba'diyah. Mudah aja sebenarnya. Contohnya solat sunat qabliyah sebelum usolli sunatan subhi rak'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kalau susah sangat pun angkat je tangan. Allah saja aku solat sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah Taala, tu pun dah cukup. Sama juga dengan zuhur. Kamu boleh lihat, saya akan berikan nota ini dalam grup nanti. Usolli sunatan zuhri ra'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Manakala ba'diyah pula, usolli sunatan zuhri ra'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ni untuk zuhur, maghrib, isyak. Dia hanya berubah ketika waktu tu saja. Yang lain dia punya formula sama saja. Baiklah para pelajar sekalian, antara caranya iaitu yang pertama, bilangannya boleh dengan 2 rakaat dengan 1 salam, ataupun kamu nak boleh buat 2 kali iaitu dengan 4 rakaat dengan 2 salam. Sebelum solat fardu ataupun selepas solat fardu. Hanya selepas subuh dengan zuhur saja, tak ada ba'diyah. Hanya dilakukan bersendirian sahaja. Bebas sebenarnya bacaan selepas Fatihah ni, apa-apa saja surah yang kamu boleh. Kalau nak baca Baqarah panjang-panjang tu pun tak ada masalah. Tapi kamu baca panjang-panjang, lepas tu kan lambat pula solat fardu. Bacalah yang mana ikut keperluan yang masa boleh ditentukan. Alright. Baiklah, seterusnya para pelajar, tentang solat sunat tarawih. Bilangan rakaatnya 20 rakaat, tapi boleh dilaksanakan dengan 8 rakaat ataupun mengikut kemampuan. Ikutlah negeri tersebut. Kalau kita pergi masjid, surau, ada yang buat 10 tarawih, 3 witir, ada yang buat 8 tarawih, ada yang buat 3 witir. Bergantung kepada pelaksanaan masjid tersebut. Jangan kita membanding-bandingkan. Waktunya antara solat isyak dan subuh. Sebelum subuh lah. Pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi pun tak apa, tak ada masalah. Sebelum solat witir dilakukan. Witir ni penutup. Bersendirian dan berjemaah. Boleh bersendirian, tapi pahala yang lebih banyak boleh kita lakukan jika kita berjemaah. Selepas Fatihah tiada bacaan yang ditentukan. Mana-mana surah pun baik. Sebaik-baiknya imam cuba mengkhatamkan baca Quran dalam masa sebulan. Maksudnya dalam tarawih tu seeloknya kita bacalah kalau kita hafal. Kita hafal Quran, seeloknya kita bacalah dalam solat sunat tarawih kita. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada cara menunaikan solat sunat witir. Solat sunat witir ialah solat sunat yang penutup. Solat malam. Bilangan rakaat iaitu kecil, 3 rakaat iaitu 2 salam. Maksudnya yang pertama buat 2, yang kemudian buat 1 rakaat. Hingga 11 rakaat. Maksudnya yang lain tu buat 10 rakaat. Buat 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian yang last kali tu 1 rakaat saja. Baiklah, makruh dilaksanakan 1 rakaat saja. Sebaiknya buat 3 lah. Tak kata sampai jatuh haram. Waktunya selepas waktu malam, selepas isyak. Yang penting mesti dah isyak dahulu. Dan solat sunat yang lain sebelum terbit fajar subuh. Buatlah solat hajat, taubat. Sebaiknya dilakukan pada akhir malam.
Boleh buat sendirian jika bangun malam, iaitu qiyamul lail lah, bangun malam, bangun tahajud, ataupun berjemaah kalau buat bersama dengan imam pada bulan Ramadan. Okey. Baiklah, selepas Fatihah, bacaan yang digalakkan lah. Yang pertama, rakaat pertama surah Al-Alaq. Okey, kalau buat 3 rakaat. Yang kedua surah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga baca semua surah ini, iaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Okey. Jika solat lebih 3 rakaat, maka diulang bacaan surah tersebut. Maksudnya surah Al-Alaq, Al-Kafirun. Buat sampai 10 rakaat tersebut, tapi pastikan 5 salam. Yang terakhir salam solat yang ke-6 yang terakhir tu, maksudnya akan 1 salam. Jadi jangan pelik lah. Okey, ada witir tu dia mesti sekurang-kurangnya 3 ataupun lebih pun tak ada masalah, tapi jangan buat 1. Okey. Baiklah para pelajar sekalian, InsyaAllah kita teruskan lagi hikmah. Yang ni kenapa saya katakan latihan, sebab saya tak akan nyatakan semua. Okey. Baiklah, apa yang saya nak nyatakan, hikmah apa yang kita akan dapat, kita dapat menyempurnakan ibadat kepada Allah. Jadi sempurnalah ibadat kita. Okey, macam kita buat kerja lah, kita belajar. Sometimes kita perlukan kelas tambahan. Macam tu juga dengan ibadah, kita perlu ada ibadah tambahan. Okey, contoh kita dah makan nasi, dah makan ayam. Sometimes kita dah makan nasi, dah makan ayam, kadang makan benda-benda yang ringan, kacang, ataupun benda-benda lain, buah-buahan. Okay, kita tetap memerlukan benda yang lain untuk memastikan kelangsungan hidup kita lah. Contohnya sayur-sayuran. Okay, kita asasnya makan nasi je, tapi kenapa nak makan ayam pula kan? Jadi utamanya makan kan. Jadi tambahannya ada makanan yang lain. Okay, kerana dapat menyumbangkan ibadat kepada Allah, kerana solat rawatib menampung kekurangan yang ada ketika melaksanakan solat fardu. Okey, baiklah, seterusnya yang kedua, membantu pembakaran tenaga. Okey, setiap pergerakan kita sebenarnya berkaitan dengan pembakaran kalori. Okey, juga setiap perbuatan. Pembakaran tenaga yang terhasil daripada makanan yang dimakan ketika berbuka puasa kerana solat tarawih menyamai aktiviti senaman sederhana. Okey. Okey, dia ada kaitan lah dengan exercise lah, solat sunat. Lagi-lagi solat tarawih. Itu kita. Okey, 2-0 ni kenapa? Bukan main bola 2-0. Okey, 2-0 ini saya nak kamu lengkapkan dan hantar latihan pada link yang akan saya sediakan. Okey. Baiklah, seterusnya. Yang latihan kedua, iaitu sebagai pengerusi dan AJK surau. Anggap jelah diri kamu pengerusi ataupun AJK surau. Apakah tindakan anda untuk memudayakan solat sunat di sekolah? Macam mana kamu nak memudayakan? Sama ada diri kamu ataupun kawan-kawan kamu, tak ada masalah. Pilih satu saja isi, huraikan isi tersebut. Kenapa kamu pilih? Apa kesannya? Apa akibat yang akan dapat dan juga kesimpulan solat sunat ini? Okey, bila anda lakukan para pelajar lah. Okey, mungkin sampai di sini saja. Okey, pembelajaran kita yang amat mudah. Boleh lihat buku teks sebagai panduan. InsyaAllah tak lama lagi akan ada peperiksaan akhir tahun. Ustaz harapkan anda bersedia dengan peperiksaan tersebut. Okey, jangan give up. Okey, teruskan semangat anda dengan PUTPR ini dan jangan lupa isi kehadiran kelas. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's a